Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasani an yadhkura qadrahu bima yunfil jahalata anhu. Wa syartu sani, bahawa menyebut ia Muslim wa nak beli salam ini, ia qadrahu, sebutkan qadarnya, qadar Muslim fi bima yunfil jahalah, dengan apa yang menafi ia jahalah akan kejahilan. Nafi anhu, menafikan jahil anhu an muslim fi. Ayat kata dia ayakuna muslim fihi ma'lumul, ayakuna muslim fihi ma'lumal qadari, ialah maklum qadar. Maklum qadar, atau disebut qadar tu mesti kailan fi makil, wazdan fi mauzun, wa'addan fil ma'dud, dan bilangannya, wazar'an fi mazru'. Jelas tu rasanya. Mesti qadarnya disebut kalau jenis yang perlukan kepada qadar. Wasalisu mazkurun fi qawli al-musannif wa in kana salamu mu'ajjalan dzakara al-aqidu waqta mahillihi. Jika adalah salam itu muajjal, yang bertangguh, maksudnya dia tak diserahkan selepas daripada disebut, lepas tu mushtari dia akan baik, dia akan pergi cari dan dapatkan. Kalau dia muajjal, bukan pada waktu akdi, zakarul aqidu, hendaklah menyebut oleh orang yang berakad waktu mahili, waktu mahili sampai serah, waktu mahili sampai janjinya. Mahilu, waktu sampai tempohnya, waktu digunakan itu waktu sampai masa. Mahilu, semua mahiluha ila baitil antik, tempat serahnya, waktu tempat serahnya. Itu rasanya makna mahil. Hatta yablugha mahillah, mahilu, tempat serahnya, waktu tempat serahnya. Jadi nisbah waktu faham itu, tempat serah tu satu. Jadi waktu yang siap dan tempat serahan dia, kalau ikut disebut dua sekali. Jadi maksud kata mahil ay ajal, waqtal ajal. Contoh syahri kaza. Baik, selesai. Falau ajalla salama biqudumi zaidil masalan lam yasihah. Baik, di atas kata mesti sebut waktu mahil, waktu ajal atau waktu, dan kalau ikut tempat. Kalau ikut setengah-setengah kitab, saya ingat saya cuma kod disebut dalam bab lain, tak perasan tak dalam ni. Memang antara yang kena sebut ialah tempat serah tu, adakah dihantar di rumah ataupun pembeli yang ambil di kedai, kan? Yang tu pun kalau ikut antara yang disebut. Tapi ghalibnya ambil di kedai. Yang tu pun tengok atas ghalib muamalat apa. Kadang-kadang memang ghalibnya adalah hantar ke rumah. Yang tu pun teristilah dalam mahil. Macam mana pun kalau faham dia syarah ni, murad waqta mahil ni masuk waqta mahil ialah ajal tu saja. Kasyahri kaza. Baik. Jadi mesti syahr, tarikh dia tu maklum. Jadi falau ajjala salama, kalau menangguh seseorang akan jual beli salam biqudumi Zaid, dengan datangnya Zaid. Jadi Zaid bukan ajal, dia seseorang dan memang akan ada masa datang, tapi bukan dengan syahr, tarikh, tahun. Tak ada macam tu. Tapi dengan majik dia, dengan kudum dia, datang dia, lam yasihah. Pasal hal tu bukan dipanggil mahil, bukan panggil waqt. Hal tu adalah hin yang majhul. Itu kot bahasanya. Dia lah ketika yang tak dapat didobit. Bila? Kerana Zaid datang 10 tahun akan datang, tak pening itu. Bila Zaid datang. Jadi kalau ikut kaedah, kalau ada macam ni, janganlah kaitkan Zaid, tapi sebutlah satu tibuhan yang Zaid tu nak datang tu bila. Tapi sebut Zaid tu tak boleh, pasal istilah Zaid tak dipanggil waqta. Yang tu tak dipanggil ajal. Itu tak dipanggil mahil. Itu Zaid. Jadi pula tu benda tu tak maklum bila. Sebut waktu maklum tu lah. Kalau maklum pun Zaid bila, janganlah sebut waktu Zaid, tapi sebut tarikh Zaid nak datang tu. Itu kot, nak selesai dia.
Jadi falau aslama fima la yujadu 'indal mahilli, jikalau menjual beli salam seseorang, fima ataupun membeli salam seseorang, aslama fima pada ma ni waktu yang la yujadu 'indal mahilli, tak boleh dihasilkan, tak boleh didapati akan dia muslam fih tu indal mahil, ketika sampai masa, sampai tempoh. Ka rotbin fi syita, seperti dapatkan rutab pada musim sejuk. Rutab tak akan jadi melainkan hanya musim panas. Jadi kaitkan benda-benda yang nadir macam ni lah musiha, pasal tekan ada, takkan ada. Rutab hanya ada masa musim panas, dia tak ada musim sejuk. Itu kot, mudah je. Langkah ni. Warabiu an yakuna muslim fi mawjudan wa inda istiqaq fil ghalib. Mestilah dia ada ketika istiqaq fil ghalib. Masuk kata istiqaq, istiqaq taslimin muslim fi. Ketika mustahak, istilah mustahak ni ketika sampai waktu yang dijanjikan fil ghalib. Waktu janji tu mesti dia mawjud pada ghalib. Jadi kalau ada benda-benda yang kewujudan dia hanya ada bermusim tertentu, jadi kalau bukan musim dia, sedangkan kita salam dengan benda tu, tak sah. Pasal dia istilahnya ghalib wujud. Pasal bila ghalib wujud, kaedah dia tak boleh salam. Kalau nak buat je macam mana, tunggu ada beli, baik, bukan salam. Istiqaq taslimin muslim bih. Jadi masuk kata istiqaq fil ghalib, maksudnya istiqaq taslim muslim bih. Kalau aslama fima la yujadu 'indal mahilli karatbin fi syita' lam yasiha. Siap. Wal khamisu an yadhkura mawdi'a qabdihi, bahawa menyebut ia muslim mawdi'a qabdihi. Kalau itu memang mahil tadi benar ajal. Bahawa dia menyebut tempat serah, tempat qabad, tempat terima, tempat nak receive by hand, tempat receive dia. Adakah pembeli yang ambil di kedai ataupun pekedai yang hantar di rumah. Pasal itu adalah antara faktor yang menyebabkan harga berbeza. Satu lah ni orang nak ambil mudah, tak nak apa-apa kos macam mana? Beli online. Pejabat pos dah pening lah ni. Satu masa dulu pos relax. Saya pasal ada kawan postman tu lah. Satu masa dulu mula-mula zaman mesej ada handset dengan ucapan hari raya orang pakai mesej. Cukup relax. Selalu bulan raya ni pening lah, bulan puasa ni. Hantar sorak sampai bertahun-tahun tak berhantar sebelum hari raya kan. Sampai bila ada mesej macam mana, tak ada satu pun kad raya yang dia hantar. Sampai tak ada satu kad raya. Jadi postman macam mana? Bila ada main internet dan online ni, postman antara yang pening. Semua dia kena hantar. Lah ni postman semua ada tank besar belakang warna putih. Hantar sana, hantar sini, hantar sini. Agak dia besar tak boleh, call panggil. Saja sikit sebut tu. Pasal apa? Nak sebut tempat serah tu, pasal dia melibatkan harga. Lagi belanja pos kena GST pula sikit lagi. Tu macam-macam lah. Saja GST tu dia tak boleh tinggi sebut dah lah. Baik. Ya kurang mahu ni aqabdi ay mahal ni. Ini baca mahal lah. Ay mahal taslim. In kana al mawdi'u, antara yang memang kena sebut ni, jika adalah tempat yang duk muamalat tu mawdu' bagi aqdi, la yasluhu lahu, tak suluh lahu li taslim, atau saluha lahu, ataupun suluh ia mahal itu mawdu' itu lahu li taslim, walakin tetapi li hamlihi, untuk bawakan dia muslim fi ila mawdi'in taslim mu'natun, kepada tempat serah kena mu'nah, kena perbelanjaan. Kalau kena perbelanjaan memang kena sebut nak serah tu macam mana cara mengambil barang. Kalau barang kecil boleh istilahnya diabaikan saja, kos tak ada apa. Tapi kalau kena benda besar, nak kena sekitar lori pula kena hantar, semua tu kena bincang tempat serah, cara nak bagi turun barang, siapa tanggung, orang ni tanggung, semua kena bincang. Macam mana itu ada kawan yang itu beli lembu, tanya lembu berapa, 1,600. Beli faham dia 1,600 tu sekali hantar lori kat rumah. Kau tak nak buat lembu ke mana? Dia kata tu harga lembu je, lori lain. Tu lah. Tak kira habis. Pasal dia lembu tu faham tu, lembu tu sembelih itu bawa balik.
Ada pun hantar kena kira lori berapa, driver berapa, tukang bawa turun berapa pula. Nak sebut apa? Memang kena bincang. Kedak dia kan kali ni. Mana nak sebut tu ni lembu saja. Lori, minyak. Sewa lori ni, minyak ni, driver. Tu kelendan. Yang tu baru bincang lembu. Wama yata'ala laku bihi. Jadi yang ni pun sama. Jadi dalam Muslim P tu selesai dah. Tapi macam mana masalah penghantaran? Okey. Siap? Wasadisu an yakuna samanu ma'luman. Mesti saman maklum bil qadar atau bi ru'yah. Saman mesti maklum. Maksudnya harga yang nak bayar mesti maklum. Sama ada qadar sebutkan dia. Ringgit, ribu, ratus, juta, bilion. Dah ni angka sama bilion weh. Mana dia sebut sen-sen. Cari 5 sen pun nak bayar GST ya. Lah ni dia orang kata orang pakai cari duit 5 sen lah. Dulu 5 sen orang tak pernah. Yang ni orang cari duit sen pun orang cari. 1 sen, 3 sen. Beli lah. Ni GST 3 sen. Ambil 3 sen. Dia pasal berkira sikit. Pasal jumlah jadi banyak lah. 1 sen dulu bagi duit api kau ambil semua buat tabung lah. Sepah gitu budak-budak langsung tak pandang naik 1 sen. 5 sen tak pandang. Lah ni dia orang cari pula. Pasal nak bayar GST ni pasal. Apa cerita GST lagi? Ayakus nasaman maklum bi qadar atau bi ru'yah ataupun dengan lihatlah oleh saman. Bi ru'yah ni sistem barter lah, dia letaklah dengan qadar kan. Barter kan. Sistem barang dengan barang. Nak bayar dengan apa? Ni, seguni beras. Nampak? Tu. Bayar. Jadi tu bi ru'yah lah. Kita lah ni semua bil qadar lah. Baik, wasabi' yang taqabadha bahawa terima, serah menyerah lah Muslim wa Muslim ilaih. Ini Muslim baik, Muslim baik, Muslim baik, Muslim ilaih mushtari. Itu istilah dalam bab salam lah. Ayat taqabadha Muslim dan Muslim ilaih fi majlisil aqdi qabla tafarruq. Tak kena. Ayat taqabadha muslimu wal muslim ilaih. Baca Muslim. Ayat taqabadu ayat muslamu wal muslim ilaih. Muslim ilaih silap saya sebut tu. Bak ni kadang memang dia terkecoh. Kalau ikut muslim ilaih ni saman. Kebaiknya tu sudah saya sebut ni. Baca gitu je tak perhati. Bagi tak ada salah. Ayat taqabadu ayat muslim. Bahawa naklah faham yang taqabadha tu pak tu kobat Muslim. Muslim ni pak orang yang disalam kan. Orang yang disalam. Jadi dia baik. Muslim mushtari. Kalau Muslim ilaih tu saman. Kalau Muslim fi Muslim tu mushtari dan Muslim terbalik. Muslim mushtari. Mushtari. Yang baik. Muslim baik. Muslim baik. Yang diserahkan kepadanya. Kadang-kadang roh tu tak perhati, syarah tak pegang tak. Dia keliru sikit. Yang diserahkan, disalamkan kepadanya. Kalau saman apa? Istilah salam. Taqabadha tu di antara dua orang tu bukan penuh. Tak, cuba tengok. Kalau asal matan ayat taqabadha, bahawa menerima kobat. Qabla tafaruqi. Siapa nak terima kobat? Bahawa saling terima menerima. Tu pak mesti satu je tu. Tafsir bagi taqabadha dua orang bukan bagi penuh. Bagi dua orang yang interaksi tu. Itu ke? Tak, dia kena tengok istilah lah. Syarah kat tu tak kena kat sini. Bukan Muslim fi. Kalau Muslim fi, itu mabe' kan. Mabe' memang tak serah lagi. Muslim pembeli. Muslim ilaih penjual. Orang yang disalamkan kepadanya. Okey, kalau itu Muslim ilaih itu baik. Tadi saya mula-mula saya buat apa? Yang tu baik. Yang tu saman tak? Sebelum mula saya sebut. Kemudian apa saya sebut saman. Pasal bila baca-baca balik, macam saman je tu. Baca tak perhati, tak telah apa. Radap.
Yang taqwa pada Ustaz. Pasal pasti kobat. Jadi Muslim ilaih tu betul. Muslim ilaih baik. Kalau gitu, kalau yang tu Muslim ilaih, yang pertama tu baca Muslim lah. Muslim lah. Ha. Muslim. Yang taqabada ai muslimu mushtari. Muslim ilaih diserahkan kepadanya. Jadi yang diserah kepadanya Muslim ilaih baik. Mestilah qabat fi majlis akdi. Ustaz. Jadi Muslim ilaih memang baik mesti diterima pula tu. Apa yang nak diterima ya? Yang terima tu saman. Tu yang saya nak ke mana saman tu tadi tu. Pasal yang diterima mesti duit. Pasal mestilah bab salam ni dia mesti tunai. Dia naqdan daripada pihak mushtari. Tapi muajjal daripada pihak baik kan. Walaupun kita dah cerita tu ada halan dan muajalan, tapi dia ialah hutang daripada pihak penjual. Pembeli dia mesti tunaikan, dia mesti bagi cash money. Pula tu dia tak boleh bagi separuh-separuh ataupun istilah deposit apa kita bicara dulu. Saman tu dah lepas kan? Ha? Yang tu syarat Dah lepas dah. Itu syarat yang ke-6. Ini syarat bab berjawab dengan Muslim dengan Muslim ilaih tu. Menambah bab saman bil qadar bil maklum bil ru'yah. Okey. Ini bab pasal buat nama dia ni. Pasal ya. Okey. Jadi kalau itu ya taqabad qabla tafarruqi. Jadi mesti sebelum bercerai dah diserahkan bayaran lah. Baik. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal. Kalau berpisah antara tu dah biasa pakai baik mushtari, dia nak pakai Muslim tu dia jadi susah ganggu sikit. Nak ubah istilah. Memang buat salam ni dia guna istilah salam tu susah sikit. Muslim tu Muslim ilaih, Muslim fi bagi saman dia tak panggil saman. Dia bagi istilah semua dengan istilah salam tu. Muslim ilaih, Muslim fi. Saman apa? Salam fi, musamman alaih. Tak semua gila salam. Tu tak pegang syarah ni dia ikut telajak apa yang teringat. Babak istilah macam ni memang kalau baca kitab ni kita meraba tu dia meraba itu lah. Saya sebut saya lah ni. Okey, jadi asal sebut tafarraqa qabla qabdi. Jadi kalau dia tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal, batala al-'aqdu, batal oleh aqd. Atau ba'da qabdi ba'dihi, ataupun dia qabat sebahagian. Yang tu kita bicara masalah deposit apa itu kan. Bila dia terima qabat ba'dihi. Jadi macam mana masalah ni? Hari tu pun dah bicara fa fihi khilafu tafriqus sadaqah. Ada khilaf pisahkan akad. Itu salah satu terima. Khilaf tafriq sadaqah. Tafriq pisah sadaqah dengan mana akdi. Apa maksud khilaf tafriq sadaqah? Jadi bila khilaf tafriq sadaqah maksudnya ada yang kata sah akad tersebut berdasarkan apa yang dibayar, apa yang tak bayar tak sah. Itu satu kaul. Jadi bila ada khilaf maksudnya ada dua kaul situ. Ada kaul kata tak sah langsung. Ada yang kata sah tu sah pada apa yang bayar, tak sah pada yang tak dibayar. Kita boleh letak harga 3,000 untuk bayar 1,000. Sah 1,000, 2,000 tak sah. Maksud apa? Sepatutnya mesti bayar 3,000 berhabis. Jadi membayar sebahagian, dia baik menerima sebahagian daripada saman. Jadi tak terima jami' saman. Dia terima ba'dihi. Jadi ada istilah tafriq sadaqah. Sepatutnya kena bayar semua. Untuk bila bayar sebahagian, adakah sah semua ataupun hanya sah yang dibayar? Ataupun tak sah semua? Ada kaedah syarat. Mesti syarat tunai daripada pihak pembeli. Bila bayar sebahagian, macam mana? Tak sah semua. Itu satu kaul. Atas kaul kedua yang kata tu yang tafriq sadaqah tu, bila dia sadaqah tu akad tu dipisahkan, nanti bayar ni separuh, nanti bayar lain. Contoh saya buat ni 3,000 bayar 1,000. Tapi 1/3 tu. Bayar 1/3. Jadi atas kaedah tafriq sadaqah, atas kata sah, mana sah? Sah ni sah pada yang dibayar, tak sah pada yang tak dibayar. Tu tafriq sadaqah. Jadi dalam kitab pun kalau kita jumpa khilaf tafriq sadaqah inilah maksud. Maksudnya ada yang kata tak sah langsung, ataupun ada yang kata sah tu adalah sah pada yang dibayar, yang tak dibayar tu tak sah.
Untuk apa nama muamalah? Muamalah batil lah pasal tak cukup syarat dan tak memelihara syarat. Itu juga kita dah bicara, kalau tak boleh nak jaga syarat ni, apa kaedah nak menyelesaikannya? Janganlah atas nama salam. Untuk tanya dia, kau boleh tolong cari lah ni. Nama pun apa? Tolong cari. Nak letak macam ni. Kau nak ke? Ha, nak. Tak apa, nanti saya cari. Cari. Kena bayar duit tak? Tak kena. Untuk dicari, dia beritahu. Ha, dah sampai dah barang. Dah sampai barang. Ha, tak apa, nanti saya pergi ambil. Nak bagi duit macam mana nak bayar? Ha, saya beli ya. Saya beli ya. Saya beli, saya jual. Pasal kita sebut tu di atas suruh dia cari je. Istilahnya salam tu. Bukan atas dasar salam. Kalau salam mesti bayar semua. Tak ada elak salam lah. Ha, jadi supaya tak jadi salam tu kan. Kalau jadi salam diketat macam ni lah syarat-syarat lepas tu. Pula tu mesti dipelihara, antaranya selalu bayaran tunai lah. Tunai pada masa akad daripada pihak pembeli. Pula tu tunai pun dia bukan boleh ada istilah deposit ataupun sub deposit ke apa seumpama tu lah. Ataupun separuh harga ke, ataupun apa seumpama tu, ataupun bayar pendahuluan ke. Tak ada istilah tu. Jadi ikut apa kaedah dia mesti bayar semua. Tunai daripada pihak pembeli. Itu kalau tak bayar, dia masuk akad fasid, tak sah salam. Itu buat macam ni. Nak muamalat. Itu buat macam ni. Tak sah lah nama salam. Jadi kaedah dia tanya lah, kau boleh tolong cari lah ni. Dia esok kita memang nak beli. Tapi bila salam, syarat salam, macam ni lah disiplin dia. Yang kita dah sebut lah itu tentang bahawa apa gurur yang berlaku dengan sebab bila tak cukup syarat ni, antaranya bila kau tu dah beli, kita tak nak lah. Jadi salam ni antaranya itulah sebab-sebab disyariatkan bayar tunai daripada pihak pembeli, kerana bila pembeli dah bagi duit, memang luzum barang tu dia mesti ambil. Jadi kalau kita kata kau tolong cari ni, nama pun tolong cari. Dia kata barang ni ada dah. Tak apa dah, aku dah beli tempat lain. Ada kata apa? Pasal bukan salam. Itu kan salam dengan dia. Kau tolong cari, nama pun tolong cari. Nama tolong. Lafaz tu yang boleh melepas diri tu. Macam mana pun esok takut dia tak percaya lah. Tolong cari. Esok aku tolong kau tak tolong aku katanya. Padan dengan muka kita. Sikit tak padan tu macam mana pun muamalat tak haram, tak salah. Kita belajar ni tujuannya supaya itulah, kalau yang nak buat bagi betul. Itu kalau tak boleh buat betul macam mana syarat, buat macam ni. Tu yang buat helah supaya benda yang nak dihasil dapat, tapi tak buat benda salah. Yang ni tujuan kita antara ilmu mengaji nak dapat ni. Bukan apa yang salah cari jalan nak pergi betul. Tapi kalau ikut ialah apa syarat kena faham, buat macam ni salah. Itu macam mana? Macam mana nak buat supaya boleh jadi tak salah. Jadi kaedah ni tu. Kau boleh cari laptop macam ni tak? Tu mahal tu. Aku nak lah. Tak apa. Kau nak suruh? Ya. Tak apa, nanti aku cari. Dah. Nyanyi mulut je lah. Tapi ambil lah. Kalau tak ambil esok dia tak percaya kita lah. Itu je lah pula. Tapi salam kan tu. Tak salam. Nama pun tolong-tolong masa itu ya. Tapi hari kita tolong dia pula. Jadi bila kita bagi duit esok, saya beli, saya jual. Saya beli dengan harga sekian. Jual dengan sekian. Jadi nama dia baik. Muamalah tu ialah baik, bukan salam. Siap. Tunaikan semua. Ya. Betul, ini tak boleh bayar semua. Betul? Soalannya? Nak buat macam mana tu? Nak buat macam mana tu saya bayar lagi. Sebab bila bayar, dia akan ada khilaf tafriq sabaqah. Bila sebut kata khilaf tafriq sabaqah, ada ulama kata tak sah, ada yang kata sah pada yang dibayar. Itulah maksudnya. Jadi supaya pasal nak kata bila ada khilaf macam ni, kita nak cermat macam ni, dah ada ulama kata tak sah, haru kat kita. Ada yang kata sah pun pada yang dibayar, yang tak bayar tak sah. Ada juga yang tak sahnya, leceh juga tak. Untuk buat macam ni, tak payah bayar dulu. Untuk sebut je dengan mulut, suruh dia cari, ada esok bayar. Untuk tak cukup duit macam mana? Saya beli barang ni hutang. Yang ni bayar, okey, berhutang dah selesai. Yang ni saya bayar dulu sebagian. Itu kot. Kita kata helah macam mana supaya muamalat tu tak jadi batil.
Pasal kita belajar fiqah, kalau saya duduk ngaji, memang Tok Guru duk sebut, dia kata apa? Kita mengaji fiqah ni, kita faham peraturan dan syarat. Jagalah peraturan dan syarat tu supaya jangan jadi salah. Itu kaedah ni. Sikit kalau saya panjangan ke munakahat kan. Saja nak ke sana pasal bab tu kadang-kadang kita dah faham. Satu saya nak ke sana. Muamalat ni, kita ada benda yang kita jangan belajar. Bila sebut pun blur, lagi blur. Nak bagi contoh, nak bagi terang, tapi lagi blur lagi. Buat misalnya dah cerai talak 3, nak kahwin balik mesti kena orang lain kahwin dengan cara yang sah. Lepas tu dah pakai, lepas tu baru cerai, habis dah boleh patah balik. Okey, itu syarat. Untuk macam mana nak bagi dapat juga. Tu bahasa yang duk pakai Cina buta tu. Cina buta macam mana? Buta-buta yang buat gitu. Dah, itu istilah Habis maksudnya macam mana? Sama ada nak upah kah, nak buat macam mana pun hanya pasal yang dia pasal apa? Janji pastikan berlaku akad nikah yang sah, dia pakai, lepas tu berlaku cerai, habis dah dia ambil. Cukup syarat tu. Istilahnya ada muhallil. Cukup lah. Sekalipun yang tu berlaku dengan dia upah orang ni pergi Minang, dia bagi semua duit belanja kahwin, dia upah lagi buat kecoh macam ni. Tapi syaratnya ni dah pakai, cerai nak sebut tu. Bila dia buat macam mana tu, kawan ni yang dia nikah sah lah ke? Itu dalam, oleh kerana bernikah di atas suruhan, dia ambil lah duit. Itu dia cerai. Soal macam ni, boleh tak dia ambil duit tu? Orang nak bagi, ambil lah. Kalau saya nak cakap itulah kan. Pasal dia pun nikah bukan ada kait dalam akad nikah tu macam tu. Aku nikahkan, aku terima nikahnya dengan menceraikannya selepas aku pakai dia. Mana ada macam tu, tak ada sebut apa-apa pun. Tak ada syarat dalam akad. Jadi masalahnya benda tu sah, nak sebut tentulah. Asal nak sebut ialah mana-mana lafaz yang memang itu adalah mana syarat yang perlu diperlukan syarat itu untuk selesai. Syarat itu hendaklah dipelihara. Itu ya. Dan kalau ada helah-helah yang untuk digunakan untuk bagi boleh dapat syarat tu, buatlah syarat tu. Jadi syarat dia mesti kahwin, nak tunggu orang Minang satu lepas tu duit orang pula tak ada, lepas tu nak pergi cerai pula. Orang tu buat macam mana? Dia buatlah macam mana buat supaya janji akad nikah pakai cerai, baru boleh ambil balik. Nak sebut tentu. Dia punya point, apa syarat yang ada tu sempurnakan syaratnya. Nak sebut lah. Hilah menepati syarat. Itu kan. Al-ilm tufidu syarta. Apa? Asal fokus itu? Jadi yang ni pun serupa lah. Kita dah faham salam syarat macam ni. Untuk nak buat je tak? Yang tu yang sebut catering apa. Syarat kena pakai api. Nak juga order. Mana boleh order? Mana boleh atas nama salam? Untuk apa? Upah lah. Itu yang tu dah saya selesaikan tu. Nak kata, pasal nak buat je tak? Satu nanti pun ke depan, nak buat je tak? Bagi syarat cukup. Pasal syarat, kalau bincang hadis, Quran, apa ulama' bahas apa, mesti syarat tu mesti ada. Jadi bila nak bagi selesai dah macam mana? Bagi cukup syarat. Satu bila kita bincang apa-apa, mazhab ke apa dan sebagainya, nak pindah pada mazhab lain, apa kaedah ni? Syarat tu naklah dilihat. Syarat tu naklah lihat. Kau Syafi'i nak pergi Hanafi. Yang pentingnya ialah bila kau nak pergi ke Hanafi tu, syarat kau nak pergi ke Hanafi tu, kau nak buat cara Hanafi tu, kau tahu apa syarat dia. Itu ialah nak bincangnya. Fiqh kita diajar oleh ulama' tu. Jelaskan syaratnya dulu. Bukan hanya cerita pendapat, tapi cerita syaratnya tu. Kalau sikit saya nak sebut misalnya jamak, traffic jam, boleh jamak? Mana boleh jamak traffic jam? Ada kaul kata boleh jamak? Okey, katalah atas kaul boleh jamak, atas kaul yang bengong ingin ni, yang dia kata traffic jam boleh jamak. Waktu dia nak sembahyang jamak cara siapa? Cara Syafi'i. Cara Syafi'i kau boleh sembahyang jamak cara Syafi'i memang ada. Tapi Syafi'i tak boleh jamak dengan sebab traffic jam. Itu kau mana boleh sembahyang dengan cara Syafi'i? Siapa yang cakap tu? Yang kata boleh jamak dengan traffic jam? Qadawi, kau ikut syarat Qadawi. Boh pilihlah contoh Qadawi tu. Itulah dia tak ada mazhab tu. Yang pening tu.
Saja tu contoh nama dia. Kalau katalah ada satu nama pendapat yang kata boleh. Boleh, kata dia. Syaratnya traffic jam tu kat planet Pluto. Pergi lah. Contoh saja saya nak menunjukkan syarat tu tak ada pelihara. Rupanya dia syarat lawak je rupanya. Tapi cakap dia tu betul pasal kat planet Pluto. Pasal tak wujud. Saja dia buat syarat tu. Macam mana pun nak kata, kalau kau nak pakai siapa yang letak kata boleh tu, kau nak pakai atas kaul dia, nak pakai kaul dia, segala benda mesti ikut syarat dia. Itulah. Kita dari Mekah apa, wudu. Nak pakai cara Hanafi. Bukan masalah pakai terus tak batal. Tapi apa syarat Hanafi untuk sah wudu? Kepala jangan ceh-ceh itu je. Sempurnakan syarat dia. Sentuh memang tak batal. Jadi kepala lagi selesai. Jadi nak sebut sempurnakanlah syarat. Sempurnakan syarat. Ni zakat lah. Kita nak mengelak zakat kan. Kita dah tengok haul dengan nisab dah habis cukup. Nisab dah cukup. Cukup. Lagi kata 2-3 minggu dia dah cukup haul dia. Tu jual. Tak tahu macam mana tu juga macam kita mengelak lah. Tu tak ada syarat. Tak adalah hukum. Dia tak dosa. Kalau ada pun helah dalam mengenakan satu hukum adalah makruh. Helah tu pun bahasa Arab ni istilah helah. Istilah helah ni maksudnya buat sesuatu perkara dalam fiqh yang supaya syarat itu tak kena dengan sebab tu tak sabit hukum. Itu makna helah. Maksudnya katalah nak cukup 3 hari. 3 hari 2 hari je nak cukup setahun. Kita punya harta emas perak ada kena bayar zakat ni. Untuk macam mana supaya bagi tak kena? Jual. Harga emas tengah naik lah tu. Jual. Kena zakat tak? Tak kena zakat. Pasal dah jual. Tak cukup haul. Ada. Walaupun sehari 2. Untuk habis. Tengok harga emas turun lah. Beli balik. Baru tidak haul. Untuk yang itu tak ada. Pasal apa? Nak pindah milik ni beli lain. Bukan hak itu. Kena zakat. Tu dipanggil helah. Berdosa tak? Tak. Pasal memang dah jual. Dia kata yang ni kalau memang terjadi, tapi yang ni engkau yang saja bagi jadi. Haram ke? Tak. Pasal apa syarat yang dah diselesaikan, tak ada dosa. Macam kita buat misalnya nak kata barang mai nak bagi nama perhiasan tu kan. Kita ada 30 rantai. Tapi orang perempuan lah ni, kita tak boleh pakai rantai. Bila rantai? Kalau ikut bukan semua dah nama rantai pula perhiasan. Kalau kita memang simpan atas niat simpan, bahasa orang tua dulu sebut ketui, bukan untuk nama perhiasan, untuk simpan je, tambah yang ni patah apa-apa. Untuk buat ketui. Yang pakai hak ni je. Yang buat ketui tu tengok nisab, cukup haul, bayar. Supaya tak kena zakat macam tak niat ketui pun. Pakai pula ganti tu yang patah, nak repair, tak repair pun. Tapi memang nak niat lagi pakai rantai, nak repair, tak repair lagi pun. Nak repair 10 tahun dah tak repair. Kena zakat. Kalau niat ketui kena. Niat nak repair tak kena. Itu masalah nisab lah. Jadi nak sebut elak tu. Helah tu kata sebab helah tu tapi nak kena tengoklah apa syarat yang menyebabkan kena tak kena tu. Kaedah fake kita yang ulama ajar kita baca kitab tinggi mana pun bahas fake ni memang pasal benda tu dah dibahas selesai kan. Jadi yang nak dipelihara ialah syarat. Lepas tu kita baca banyak ni tujuan buat apa? So, faham syarat lepas tu pelihara syarat. Tambah pula jumpa depan ni bab gadai lah. Bab gadai masyhur sangat Arwahnu Islamik. Kita tengok Islamik ke polemik ke gimmick. Boleh tu. Syarat tak cukup ni. Bunyi Arwahnu tapi sebenarnya masih pajak gadai. Masih pajak gadai, bukan Arwahnu. Apa dia? Nantilah sikit lagi nak jumpa. Itu kot. Jadi asal nak sebut syarat je lah. Jadi kita bila faham syarat, nak bagi buat sedangkan syarat tak cukup macam mana? Buat supaya jangan buat benda haram. Tak sebut itu je. Pasal kita dari si kaedah bila ada ilmu kita boleh pelihara kita jadi benda haram. Sikit lagi sama tu. Ngaji kat tu guru selalu sebut ini, kata dia nak jadi takwa tak ada ilmu tak jadi takwa dah. Ilmu apa? Nak jadi takwa ni.
Ilmu supaya nak elakkan daripada nama dosa, buat muamalat yang batil supaya tak jadi batil. Ini macam mana nak elak? Ni ada ilmu ni kita tahu. Yang ni sepadan, ni jadi halal, ni jadi haram. Yang ni salah tak salah. Yang ni ada khilaf tafriq safaqah. Yang ni tak khilaf. Yang ni kena pakai api. Yang ni tak boleh. Tu buat macam mana? Supaya jangan jadi haram, ada ilmu ni, buat supaya yang mana boleh. Jadi janganlah pergi buat salam pada benda tak boleh salam. Itu yang tukar istilah. Jangan kata atas nama salam. Apa? Upah kau. Buat makanan untuk 3 orang. Berapa? Lauk macam ni, macam ni. Semua kau beli. Aku upah kau buat kerja ni, siapkan untuk Demat. Macam ni, bayar berapa? Semua 8,000. Itu kot. Nak sebut, nak syarah semua tu, nak sebut. Syarat tu kena faham. Tu yang kita ngaji fiqh pun kena ingat rukun syarat. Bila syarat tu tak faham, tu yang bercelaru kita nak buat hukum. Bukan saja masalah fiqh, semua bab kita mengaji atau untuk tafakur, untuk faqih ya. Syarat tu antara yang benda kita tengok. Rukun pun satu hal. Jadi antara rukun dan syarat. Rukun syarat. Memang nak jawab pula tu. Satu perkara lagi, benda yang menafi dia. Siap. Kemudian kata dia wal mu'tabaru al-qabdul hakiki. Kata dia yang mu'tabar, yang nak dipakai, yang diiktibarkan adalah qabdul hakiki, adalah qabd yang hakiki. Qabd ni bahasa Inggerisnya receive kan. Receive, the real receive kan. Saja bunyi yang putih. Qabd hakiki adalah terima yang sebenar. Terima serahan. Jadi falau ahalal muslim birasil mali salam wa qabidahul muhtalu wa huwa muslim ilaih minal muhali alaih fil majlisi lam yakfi. Masalah best istilah lah pula. Pasal kena faham bab ihalah. Bab apa? Allah. Bab hewalah kan. Bab pindah hutang. Yang tu pun lama tak sebut tak. Boleh sekali lalu tidak tahu. Hewalah ni pindah hutang kan. Dia mesti melibatkan 3 pihak. 1, 2, 3. A, B, C. A hutang kat B, B hutang kat C. Syarat ihalah mestilah amount sama, dan ada persetujuan daripada orang muhtal dan muhal alaih. Orang yang dipindahkan hutang dan orang yang dipindahkan hutang atasnya. A hutang kat B, B hutang kat C. Jadi C power besar lah. A hutang kat B, B hutang kat C. C power besar lah. Dia akan terima hutang. Dengar? Boleh B ni dia pindah apa? Hutang A pergi kat C. Jadi pasal nanti A kena bayar kat B, B kena bayar kat C. Pindah supaya A tak payah bayar kat B, A terus ke C. Okey. Jadi A terus ke C itulah dia nak sebut istilah muhtal alaih ni. Jadi A, B, C. B itu muhil. A muhal alaih. Ni pun sama lama tinggal kata sekali lalu. A muhal alaih, orang yang dipindahkan hutang atasnya. Terima pindah hutang. Yang ni selalu cacoh ke. Lama-lama tak telaah lah tu kan. Mana? B ya. Muhtal apa? A. Muhal alaih, yang dipindah hutangkan ke atasnya, tanggung atas dia. Lamalah tinggal istilah tu. Tapi dia sebut tadi ya, istilah hewalah ni. Tengok balik istilah tu, saya kena tengok katanya. Tapi macam ni, tak apa-apa nak ingat. Lama pula tu. Kita pula tak apa pakai muamalat ni. Tapi dia nak sebut macam ni ya. Ada kes nak pindah hutang. Jadi asal nak sebut qobat mesti qobat hakiki. Bab pindah hutang ni bukan bayar lagi. Kali kalau qobat hakiki, qobat betul. Jadi kalau pindah hutang, dia bukan bayar lagi. Bukan bayar. Jadi itu dia sebut. Kalau ahalal muslim birasil mali salam, dengan bayaran yang nak kena pada jual beli salam, dan qabidahul muhtal, muhtal terima. A ya, kalau contoh saya sebut ABC tadi, muhtal A tu terima, dia terima, wahwa muslim ilaih,
dia adalah orang Muslim ilaih. Jadi dia adalah baik. Dia terima minal muhal alaih. Jadi muhal alaih si. Muhal alaihi. Ya, daripada si. Betul yang sebut tu. Wa qabidahul muhtal. Fil majlis lam yakfi. Kata balik. Muhtal. Yang ni si. Betul lah. Jadi nak beli barang, hutang, lepas tu nak bayar, nak bayar patutnya kena tunai. Tapi nak tunai ni saya tak tunaikan langsung, tapi perantara dengan orang yang ada hutang kat saya. Jadi saya hewalah dia. Minta hutang. Jadi dia tak kobat nanti, dia akan terima tu. Katalah macam ni, nak bayar hutang, nak bayar ni 1,000. Buat salam. Kita guna bahasa itu nanti istilah yang kena perhati ya. Silap lagi kena ulang balik pula. Nak sebut lagi contoh untuk faham masalah. Kita nak beli barang ni harga 1,000. Siap. Lepas tu orang ada hutang kita 1,000. Siap. Lepas tu kita buat macam mana? Kita nak bayar tu 1,000. Macam mana? Macam ni lah, dia ada hutang kat aku 1,000. Dia bayar kat kau. Itu bayar aku hak salam ni. Jadi aku terima. Kobat. Tak dapat duit lagi. Soalnya sah ke? Tak sah. Siapa? Syarat mesti kobat hakiki. Yang tu kobat majazi. Kobat yang tu kobat dalam masalah hewalah. Masalah pindah hutang. Di sini masalah hewalah selesai. Tapi tak ada benda yang diberlakukan transformasi. Yang tu kot. Ya. Jadi tak sah lah. Ayat mudahnya tu. Bila main istilah dia blur sikit. Pasal lama tak peduli. Jadi masalah nak faham situ. Nak tengok istilah, tengok sekali lagi. Tengok balik. Kena cermat tu. Pasal selalunya bab tu yang mana keliru sikit. Dah lah bab salam punya istilah. Pun selaru sikit, dia kena tengok kat balik. Kalau rajin lagi dan tengok kitab dan catat, kita tulis lain. Untuk supaya tak sia-sia sebut gitu dengar melengur dengan blur lah tu, kenjang lah sikit. Dia steam 3-4 kali lah kan. Jadi kita main ni main cuti je lah, bukan main ambil sesuatu. Tak kena kat tu. Salah saya kat tu. Sorry. Nanti kena tengok lah kat tu. Baik. Wasaminu ayakuna aqdu salam najizan lam yudkhilhu khiyaru syarti. Okey. Syarat yang ke-8, adalah akad salam ni dia najis, dia najizan, bukan najisan. Lulus, maksudnya tak syarat dan tak taklik. Lam yadkhulhu khiyaru syarti, tak masuk akan dia oleh khiyar syarat. Maksud tak boleh khiyar syarat dalam bab jual beli salam. Maksud bab baik boleh ada jual beli, ada khiyar syarat. Jual beli salam dia ada khiyar majlis. Waktu bila dah beli barang ada aim, itu je ada. Dia tak ada khiyar syarat. Masuk khiyar syarat ni, kita dah bagi 1,000 lempar laptop. Contohlah bagi 1,000 lempar laptop. Waktu dalam 3 hari nanti aku confirm jadi tak jadi. Lah, untuk kawan tu nak order apa? Baik tak usah order lagi. Baik janji lah. Dalam 3 hari ni kalau jadi aku datang aku bagi duit. Baik macam tu. Ni dah bagi duit lah. Maksudnya dah salam lah. Maksudnya salam tu dah sah lah. Lepas tu syarat yang lagi pula. Tengok dalam 3 hari ni kalau aku tak jadi aku ambil balik duit. Lah. Boleh faham kan apa kita sebut kan? Pasal kita dah bicara buat baik dulu. Jadi kalau baik dia ada khiyar syarat. Dah bagi dah duit nak beli kereta second hand ni. Ni berapa harga kereta? 5,000. Nah, harga 5,000. Macam ni 5,000 ni memang aku beli lah kereta ni. Tapi dengan syarat lah 3 hari ni. Jadi kalau aku tak ada apa-apa tu, maksudnya memang jadilah ambil kereta tu dengan duit aku dah bagi. Kalau apa tak jadi, aku datang aku minta balik duit tu. Tapi kereta tu kau tak boleh jual lah dalam tempoh khiyar syarat ni. Itu khiyar syarat dalam bab baik boleh. Tapi salam tak boleh. Salam keadaan dia kalau nak syarat-syarat tak usah dulu kan. Salam apa dia? Ada duit dulu baru salam. Tak ada duit. Jadi tak jadi dulu baru salam. Kalau tidak tak usah. Okey. Selesai. Faslun fi ahkamir rahni.
Wahwa lugatan. Okey. Gadai. Soal kalau ada. Salam lagi. Sebab bagi duit untuk kat dia tu sebab kita tak nak kata orang tu tahu dia jadi kita nak ambil itu sebagai bagi dia dia. Ya, ya. Tapi macam mana pula orang kita dah bagi duit Lebuh itu kan. lebur. Ha. Macam kita lebih menjaga orang yang seorang ni tapi yang ni tak jaga pun. Sekarang kita nak bunyikan lah kalau kita benda ni kita pada Ah. faham. Kalau nak bagi penjelasan tentang kenapa ada lebih memelihara kepada kebarang kalian lari itu ialah bila beli barang orang ni tak beli. Tidak memelihara kepada kita ada orang bagi duit dia tak cari barang. Kan? Kebiasaannya selalu atas nak faham tu lah kan. Orang yang jual barang ni dia tak akan jadi penjual melainkan orang dah kenal dia jual dan dia memang buat kerja penjual. Tambah pula dia memang menjual. Biasanya kalau ada kedai memang kedai dia ada. Tapi orang beli kadang-kadang tak tahu duduk mana-mana. Jadi bila kita dah order barang, kita dah bagi duit, kedai dia ada. Macam mana pun kita boleh pergi kedai dia. Tapi bila kita dah kedai dia tu ada. Jadi kalau kita dah beli barang apa-apa pun boleh rujuk pergi kedai dia. Tapi kalau duit tak bagi, kita dah beli barang, kat siapa? Kat mana kita nak cari orang yang beli barang yang duit tak bagi tu? Memanglah ada rumah dia kan, tapi dia boleh lari, dia boleh ni kedai, selalunya tak lari lah, kedai duduk itu. Tambah pula orang dah lama berniaga. Jadi siapa yang nak diutama dia jaga? Kedai yang memang dah jadi kedai, yang memang dikenal oleh sebagai orang sebagai penjual, dengan pelanggan yang kita tak tahu dia amanah tak amanah. Kedai orang dah tahu dah dia hal macam mana. Pasal tak, kalau dia tak amanah, orang dah tutup kedai lama dah, orang tak pergi kedai dia. Itu kot. Atas kata Katalah dia sebenarnya salam tapi bukan salam yang sebenar lah. So, dia tak beli dia ni. Barang tu kita dah beli. Cuma orang akan cakap dia kedai. So barang tu nak tak nak dia akan jual juga kepada orang lain kalau kata orang tu. ya. Sebab sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni banyaknya peniaga-peniaga ni bukan yang dah ada kedai. Banyaknya online. Ya. Ini pun isu ni. Jadi macam mana kita salam ni? Jadi isunya masalah tak ada kedai, kita order, duit tak bagi. Jadi macam mana pun bila ada barang dia akan jual. Yang tu lah kan. Isunya macam tu lah. Jadi kaedah dia tak usah salam lah, beli je lah. Ada beli, tak usah salam. Ustaz tu kata bila ada muamalat yang akan jadi gurur, tak usah lah buat muamalat gurur. Pasal kan kaedah kita ni, pasal dia cara nak muamalat dia atas pilihan. Jadi memang kita ada percayaan amanah pada dia. Pasal yang ni kita atas kita bercara salam, dia akan nampak macam pilihan jaga tak jaga satu hal kan. Jadi kalau zaman ada kedai, memang macam ni lah sebut tadi. Zaman tak ada kedai ni, jadi kebolehan gurur bukan belah kita, tapi belah dia. Pasal dia tak ada kedai. Untuk apa kaedah ni? Beli. Tak ada beli. Tak ada, terus ada order-order. Jadi kalau nak order memang ada kedai, kita tahu yang tu boleh order. Lepas tu boleh juga beli salam. Yang online ni susah. Jadi kalau kata susah tak percaya, tak salah muamalat tu. Baik lah. Kalau kita amanah ada percaya, jalan. Tapi kalau kena tipu, padan dengan muka itu je. Pasal kita pilih muamalat itu apa? Sedangkan kita boleh bermuamalat dengan muamalat yang cara lain. Kalau saya sendirilah kalau beli online ni, tanya lu ada kedai tak? Dia tak ada kedai apa. Online ni. Alamat macam mana? Dia tak apa nak bagi. Saya tak muamalat. Pasal apa? Tu sehari masuk bank account mampu kita report memang report polis ke nak pakai polis dia tengok ni berapa lah 300 dia samba keri dia kata. Kalau JKK kalau buat laporan tu dia pergi tak faham sudah kita guna bahasa JKK itu kot. Jadi tak salah gunakan kaedah itu untuk muamalat, gunalah kaedah lain. Misal yang ni antara pilihan dengan nak muamalat macam mana.
bakti tu pada amalan tu saja. Maksudnya ada kesan tak pada barang tu sendiri kalau kita dah terbuat amalan bakti. Macam salam tadi ke, kita kena salam tapi Tak betul syarat. jadilah jadi bakti amalan tu kan. Ya. Ada kesan kepada barang tu tadi. Dari segi kita nak pakai ke, atau kita nak ada orang. Dia kalau ikut dalam bab muamalat ni yang tersebut kata kesan. Tadi atas kesan kan. Bila benda batil, kalau nisbah kita pakai dah. Kalau kata contohnya kita bayar separuh, nanti bayar kemudian, separuh bayar tu sah atas tafriq safaqah tu. Itu dah dapat esok kita bayar separuh. Macam mana pun barang dapat je. Bayar habis je. Atas tanya kesan. Bila kesan ni dia benda ma'ani. Kesan dia apa? Hati keras, pakai tak berkat. Lagi apa sebut? Dia istilahnya hati kita ni berani melanggar perintah Allah, tak ada muraqabah dengan Allah Taala. Dia akan jadi kesan-kesan tu lah. Hati tebal, tak sentuh jiwa, payah nak menangis, payah nak taubat. Pasal itu istilahnya ma'asi. Cuma ma'asi itu kesan dia tak nampak direct. Dia itu istilah ma'ani. Macam mana pun bila dia maksiat, dia akan keraskan hati. Maksiat dia ialah dosa. Maksiat ialah dia akan zulumat. Dia akan butakan mata pandangan. Macam-macam akan jadi. Jadi atas kata kesan, memang kita dah pakai, kita dah bayar pun. Tengok macam tak ada apa-apa. Dari si zahir. Tapi benda ni benda ma'ani. Bila ma'ani, kita di atas kaedah beriman, benda tu dia ada kesan Islam berkat tak berkat. Di atas kesan nanti bila kita pakai, orang pakai, adakah dia membawa takwa? Begitu juga dia punya kesan jangka masa panjang ni. Adakah yang ni yang akan bawa pada takwa pada Allah Ta'ala, tak pada Allah Ta'ala? Ada pula tu di atas sudut, adakah kita buat ni memang ikut rukun syarat macam mana yang datang di atas kata imtisal awamirillah ataupun istinab nawahihi, ataupun istilahnya kita asi pasal langgar perintah dia. Walaupun tak ada apa-apa pun, tengok barang sama je. Kalau nisbah haram tu kan, kalau kata dia kalau barang curi memang curi lah, hukum curi. Cuma bila haram dia dengan muamalat yang cara muamalat yang tak menepati syarat yang betul, haram dia haram tak betul jual beli salam. Haram dia haram salam yang tak sah. Jadi pakai benda yang kita dah terima milik, kobat di tangan, tetapi dengan proses yang batil. Itu lah, haram tu kalau atas soal pun atas nama kesan kan. Atas nama kesan, dia kesan ni di atas qalbi. Tak, kalau bakar tak juga pasal benda. Cuma dia ma'ani ni la musybah anak dia bala tahu. kalau syarah kot tu kan. Tak, kalau atas kata milik dia istilahnya, kalau atas redha sekali pun kan, katalah atas redha. Kalau sebut macam mana, kalau sakit redha dia melanjut ke lain. Macam mana pun kita dah sebut, kalau katalah ada syarat yang tak cukup. Istilah bab muamalat ni bila dah yang ni dah jadi milik orang ni, dah jadi milik, tapi cara tu tak betul. Jadi tetap milik ialah milik, tapi prosesnya haram. Barang tu memang dah dipakai, istilahnya dah pindah milik, tapi prosesnya haram. Jadi kalau atas milik hitam, nah dah tam lah selepas dah selesai kes kan. Tapi tapi atas kata cara pemilikan dengan proses yang haram, berdosa tu. Dan dari sisi kaedah dia berdosa, taubat. Dia atas barang dah pindah kat engkau, dah bayar, istilah dah selesai semua, tapi prosesnya haram. Sikit kalau saya sebut ni, lelaki perempuan, anak lah 5, tak akan nikah lagi, pakai lah, beranak lah. Tapi prosesnya haram. Jadi apa kesan dia? Kesan dia kesan makni. Kalau cuma yang tu dia mengambil yang keturunan, itu pun atas hukum lah makni. Sabit nasab tak sabit nasab, masalah wali tak wali, masalah babak waris pesaka tak pesaka. Dari hukum dia ialah makni. Dari si pakai mana pakai dah. Untuk supaya tak berkekalan dia macam mana, potong dia akan nikah. Barulah tak jadi haram. Untuk yang dah pakai selama ni, wajib taubat lah. Untuk pakai, dia memang dah pakai. Itu kot saya gunakan sana tu. Jadi yang ni pun
Pakai memang duk pakai. Tu macam mana? Wajib taubat pasal duit dah bayar dah, memang bayar dah. Tapi yang dulu tu dah berlaku dengan dosa, dah pakai nisbah pakai. Nak bakar bukan dia. Istilah mempenjahannam atau benda pula. Tu macam mana tu? Wajib taubat dan jangan ulang dah tu. Jadi dengan ilmu yang ada ke depan jangan buat dah benda yang salahnya tu. Itulah. Pasal tanya atas kesan kan. Biar soalan tu. Pasal bab-bab kesan ni kadang orang tak peduli ingat lah macam dia pun bayar juga. Kalau kata beli loan apa-apa lah riba-riba kereta aku kau naik juga. Tu selalu orang sebut ayat tu kan. Aku beli hutang pun bayar ni. Kalau aku panggil naik kau naik juga. Naik juga masalah kereta dia beli sah. Tapi yang berdosanya engkau pasal engkau hutang 100,000 bayar 120,000. Macam mana pun kereta dah kereta dah. Tapi apa dia? Kesan tu. Kesan tu. Jadi kalau saja kesan sikit nak sebut kesan tu lah. Jadi masalah masih berkekalan atas dosa. Satu di atas kaedah sambung cerita buat dosa tu. Dosa macam mana nak berhentikan, putuskan dosa. Atau batu dan debu. Misal waktu yang tak selesai tu macam mana? Memang kena istilah nak debu menyesal. Taubat dengan mana cepat kalau boleh nak keluarkan daripada apa muamalat yang sedang buat dengan benda haram. Pasal kedak tak nama taubat lah. Takkan nak tunggu habis pun nak taubat. Tak. Jadi kalau kata memang boleh habiskan situ, memang itu salah satu cara dia. Yang masalah memang selesai, falahu masalah. Lepas tu macam mana nak berhenti yang muamalat yang tak boleh berhenti ni? Kalau kata hutang memang nak habis hutang lah, macam mana nak bayar ni? Atau nak bayar pun tak ada duit nak bayar. Kalau contoh tu buat macam mana? Taubat lah, menyesal lah. Kalau boleh nak keluar cepat-cepat lah. Nak keluar cepat-cepat. Pasal itulah nadamu. Mati pun mudah-mudahan dapat ampunan. Itu ada kata kesan. Kesan itu. Kesan ni kadang orang tak peduli. Alah serupa je. Yang tu yang dia akan jadi macam innamal bai'u mislu riba. Tu kata ada. Kita pun kita dah bicara buat riba-riba. Tengok sekali serupa yang ni adalah beli emas 1 dinar 1 dinar. Engkau ambil lu, nanti aku balik ambil. Tak berlaku kobat serah menyerah kan. Alah macam mana pun dia dapat 1 dinar, aku dapat 1 dinar. Takkan itu pun kata haram. Itu engkau cakap. Syarak kata macam mana? Haram. Orang tak faham kata apa? Innamal bai'u mislu riba. Padahal teknikal tu, syarat tu lah yang tak dipelihara lah menyebabkan yang ni riba. Riba pun kita cerita riba benda ribawi lah. Yang ni riba, yang ni tak riba. Ada ilat? Mesti ilat ribawi tu mesti ada lah. Yang tu pun riba. Sampai ke tu? Sampai ke tak? Sampai dah. Lepas lah. Sampai dah. Cuma hari tu datang tak datang. Tapi anggap semua dah pernah belajar benda tu kan. Kama sabaqah. Kama qad alimna. Kama qad urifa. Okey. Kita okey istilah tu. Itu kot. Tapi best soalan tu. Kalau tanya buat kesan best. Satu kita orang beriman ni, kita takut yang kesan tu lah. Yang hak zahir nampak ni, yang ni orang kafir pun takut. Orang kafir pun takut kesan zahir kan. Kena bala, kena bercana, kena ribut, kena panah peti, kena samun. Ni banyak suai punya. Cina takut. Kita ni bukan hak tu saja. Yang kita takut apa? Hak memang kita langgar perintah dia yang tak ada siapa pun tahu, tapi kita faham itu adalah benda kesalahan. Itu yang kita takwa. Jadi takwa itu ada imtisal sirran wa alaniyah. Kita dapat rasa muraqabah Allah Taala 24 jam. Tapi hak tu tengoklah takwa masing-masing. Ukur iman ni dada sendiri. Sirran wa alaniyah, seorang dengan ramai sama. Dalam keadaan sesak dan senang, adakah boleh takwa yang sama? Situ kita sirran wa alaniyah. Tu dengan jirin. Hatam satu kitab pula. Apa? Jadi kalau gitu tak masuk lagi lah buat roh ni. Lagi lah. Nak masuk pun lagi dia lajak ke depan. Lagi kita boleh bersedia sepenuhnya insya-Allah. Nak kamal zikra. Jadi paslun fi ahkami rohani. Jadi buat rohani ni memang kena tengok pasal yang ni yang dia viral kan. Pula tu bunyi macam pasal memang diwawarkan istilah rohani gadaian lah apa dan sebagainya. Tapi kalau tengok pelaksanaan dengan insya-Allah kita tengok apa ni, kalau dah kenal bagus, nak mantapkan je. Kita akan tengok bunyinya rohnu gadai Islam lah apa, tapi tak ada satu punya Islam, semua batil. Betul tak betul?
Coming soon after our recess, insyaAllah. Okay. Into God. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.